اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi minggu lepas yang saya bacanya kitab Wisyahul Afrah. Fa arkanul Islam khamsatun. Situ. Rukun Islam 5 perkara. Kemudian saya tak hura lagi berkaitan dengan rukun Islam. Saya pergi kepada persoalan pengertian Islam. Pengertian Islam dipanggil ta'rifan Islam. Jadi minggu ni insya-Allah tersambung balik hak minggu lepas. Ingat tak hak minggu lepas? Dia punya poin-poin ni tu ingat ke tak? Faham poin? Poin-poin hak minggu lepas ingat ke tak? Yang pertama, sebelum pergi kepada pengertian Islam, pengertian iman, terlebih dahulunya apa pengertian agama. Kemudian dalam agama ni ada berapa bahagian. Ni mustahak ni. Sebab kita nak memastikan bahawa kita ni orang yang beragama. Orang Muslim yang mukmin, yang muhsin. Muslim, orang Islam. Mukmin, orang yang beriman. Muhsin, orang yang ada ihsan. Orang yang buat baik. Orang yang melakukan perkara disuruh dan meninggalkan perkara dilarang. Muhsinin, muhsinun. Muhsin, orang yang ada ihsan. Yang mana agama secara ringkaslah. Agama ni perkara-perkara, hukum hakam, peraturan-peraturan, undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu agama. Jadi kita ni Allah yang jadikan. Langit bumi ni Allah yang jadikan. Selepas Allah jadikan kita, Allah tetapkan pula peraturan-peraturan yang untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Apabila langit bumi ni Allah yang jadikan, kita ni Allah yang jadikan, maka Allah jadikan kita ni bukan kata buatlah kok mana nak buat pun. Sebab masing-masing Allah jadikan akal. Kita ada akal, kita ada nafsu. Mana Allah jadikan akal, Allah Ta'ala jadikan nafsu kepada kita. Jadi apabila kita ada akal yang membezakan kita dengan binatang, binatang dia ada nafsu, akalnya tak ada. Tapi manusia ni Allah Ta'ala jadikan serta dengan akal. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan kita ni serta dengan akal, Allah kata kau pandamulah nak buat kok mana pun sebab mu ada akal, mu cerdik. Tak? Allah utuskan Rasul bawa agama kepada manusia untuk manusia ikut agama yang datang dari Allah ni untuk selamat dunia akhirat. Maknanya tak boleh nak pakai akal untuk selamat dunia akhirat, kena pakai agama. Dah kalau kira-kira dah Allah dah buat dah manusia yang berakal, tak sama macam binatang-binatang yang tak ada akal. Jadi okey je lah. Akal kan boleh nilai kan, mana baik, mana jahat. Sesal.
Tak payahlah turunkan agama, tak payahlah utuskan rasul. Tak. Allah turunkan agama dengan diutuskan rasul. Sebab nak selamat kita dunia akhirat ni, bukan selamat dunia saja, selamat dunia akhirat tak padang akal. Allah jadikan manusia, Allah sertakan macam mana manusia nak menjalani kehidupan atas dunia dengan agama. Faham tak tu? Kita kena tahu suasana. Kena tahu suasana. Kalau tahu suasana ni dia nak pakai akal semata-mata. Bila dia tahu usul asal, dia tak faham apa dia agama, dia tak kenal Allah Ta'ala, dia tak kenal Rasul, cuma dilahirkan di kalangan ibu bapaknya Islam, dihukumnya sebagai orang Islam. Lepas tu siapa masuk pelik-pelik ya? Siapa masuk pelik-pelik? Siapa buat Allah pun dia nak tanya juga. Allah buat manusia, langit bumi Allah yang buat. Lepas tu Allah siapa pula buat dia? Getarang yang buat Allah pula. Ni keturunan Islam. Getarang buat Allah ni pula. Orang yang seumpama ni selamat aman damai hidupnya, senang lenang hidupnya, tak ada apa-apa pun dia, tak ada kena apa-apa pun dia. Faham tak? Faham tak ni kisah siapa ni? Ada mocik-mocik dah faham. Tak apalah, sebenarnya ceritanya ada orang seumpama ni. Jadi biar kita tahu asal usul. Walaupun Allah jadikan manusia ni berakal, tapi tak padang akal tu. Allah utuskan Rasul, bawa agama kepada manusia, untuk supaya manusia ikut agama untuk selamat dunia dan akhirat. Agama ni agama yang datang daripada Allah. Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah yang mengetahui, Allah yang bijaksana, Allah yang pakar, alim, Allah khabir, Allah hakim, Allah. Jadi bila agama ni datang daripada Allah yang mengetahui segala-gala, inilah untuk selamat kita. Kemudian agama ni pula dibawa datang oleh Rasul. Rasul kita kenal juga Rasul ni. Rasul ni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan manusia yang terbaik. Hak terjamin ni Rasul ni. Yelah kadang-kadang perkara yang baik, perkara yang comel, tapi kalau salah latih wakil untuk menyampaikan perkara baik, perkara comel ni, salah pilih wakil tak betul, tak tercapai maksud. Benda comel, benda baik, kita nak sapa, tiba-tiba kita pun latih seseorang, tiba-tiba orang kita latih tu orang yang tak jujur. Zahir comel, zahir baik, kita pun pergi ke dia lah supaya dia sapakan. Kena salah orang, tak tercapai juga. Tapi Rasul kita kenal. Sebab apa? Rasul Allah yang pilih. Kalau Rasul Allah pilih, pastilah yang terbaik, pastilah tidak tersilap. Kalau Allah tersilap pilih Rasul, mana ilmu Allah pula? Kalau kita tak pelik lah tersilap pilih. Sebab kita tak tahu, kita nampak zahir je. Tersilap pilih suami, tersilap pilih isteri. Habis kenal dah ni. Hak terbaik dah di kalangan hak ramai-ramai. Kenal sungguh dah. Mak ayah yang duk capur, ini masa depan dia. Mak ayah mana tahu. Zaman itu boleh lah. Nikah tak kenal, siapa ke berminggu-minggu, berbulan-bulan lari lagi. Sebab apa? Tak kenal. Ini cerita orang dulu. Sekarang tak main dah pesen tu. Ini masa depan anak sendiri, anak yang pilih sendiri, anak yang cari sendiri, anak yang nilai sendiri. Nilai sungguh. Orang learning. Nilai sungguh. Sahih dah terbaik. Mulai ada lepas nikah baru nampak belang. Tu manusia. KL-nya lebih dia pilih dah tu. Cukup kenal sangat dah. Luar dalam dah kenalnya. Lepas nikah tak ada mana huru-hara. Salah pilih tok lelaki, salah pilih bini, salah pilih natu,
Salah pilih tok tua, jadi belaka ni. Salah pilih natu dia kau. Salah pilih tok tua dia juga. Nampak tok tua tu agama, apa mujurnya lah. Tak apalah, anak lebih kurang pun tak apalah. Tok tua agama. Tok tua ni orang-orang ngaji ni. Boleh tok tua pilih daun comel ni, tok tua comel. Boleh tok tua lepas jadi natu baru kenal. Balah ning tok tuanya. Sebab apa? Sebab kita jahil, kita manusia. Tapi Rasul Allah pilih. Dua lapis kita kenal ni. Kenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, kenal Rasul pilihan Allah di kalangan manusia yang terbaik. Ni agama kita ni datang dari Allah, Rasul yang bawa. Ada timbul curiga lagi, kena ke tak kena, betul ke tak betul, jadi ke tak jadi, sesuai ke tak sesuai, timbul ke tak. Agama ni agama yang datang daripada Allah ni. Kalau main mikir ni tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Faham tak? Ini kena faham, kena mati di tapak ni dulu. Biar kita faham agama tu apa. Jangan semayang saja, puasa saja. Walau agama bukan semayang puasa saja. Sampai masa kita curiga kepada perkara lain. Perkara ni tak berapa nak jadi ni. Perkara ni tak apa nak sesuai ni. Hak tak jadi, hak tak apa sesuatu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Allah mana? Allah yang kita duk sujud dalam semayang. Sujud apa kepada Allah yang datangkan perkara yang tak jadi? Mana Allah tak pandai? Allah tak tahu akhir zaman tu kehidupan macam mana. Allah hanya tahu pada zaman Nabi je. Hak balas tu akan datang Allah tak tahu. Sebab tu Allah menetapkan perkara yang mana akhir zaman tak nak pakai. Kena-kena Allah tak tahu. Dan sujud apa pada Allah kalau Allah balas tu? Anda panggil apa ni? Orang semayang, puasa, tapi tak kenal Allah, dia tak faham agama. Biar faham agama dulu. Agama datang daripada Allah melalui lidah Rasul untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu agama. Mana apa agama ni? Hukum hakam Allah lah agama ni. Perkara yang datang daripada Allah, yang merangkumi sekalian. Kita faham, agama kita agama yang syumul, agama yang melengkapi. Itu agama. Kemudian agama yang Rasul bawa 23 tahun ni merangkumi 3 bahagian: Islam, iman, ihsan. Ni ingat baik. Kita baca dah minggu lepas. Ada Jibril alaihissalam. Islam, iman, ihsan. Ini komponen agama. Walaupun ketiga-tiga bahagian ni dia punya takrifan dia sendiri, dia punya pengertian dia sendiri, tetapi antara ketiga-tiga ni tidak boleh cerah tangga. Sebab nak beragama kena ada ketiga-tiga ni. Cuma antara Islam, iman, ihsan ni dia pengertian yang berbeza. Apa tu boleh ke kita pilih salah satu dari tiga? Tak boleh. Kita diperintahnya ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu pada agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh kamu yang amat nyata. Kita diperintah terima agama secara keseluruhan. Islam, iman, ihsan kita kena terima. Sebaliknya, kalau kita tak terima secara keseluruhan, itu jejak langkah syaitan. Sebab dalam ayat tu, wahai orang-orang beriman, terima agama secara keseluruhan. Setakat tu je. Tapi di hujungnya, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebelum tu tak ada cerita pun hal syaitan-syaitannya. Cuma Allah Ta'ala perintah masuk agama secara keseluruhan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebelum tu cerita ke syaitan tu balas mana? Tak cerita. Mana apa situ? Perintah agama, perintah Allah masuk agama secara keseluruhan. Makna kalau tidak ikut perintah ni lah jejak langkah syaitan. Kemudian daripada Islam, iman, ihsan ni
ulama pecah pula kepada 3 ilmu asas, tauhid, fiqh, tasawuf. Yang mana tauhid, fiqh, tasawuf ni lah pengertian Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Quran dan hadis merangkumi Islam, iman dan ihsan. Daripada 3 bahagian ni ulama pun ambil sempurna 3 bahagian. Ulama pecahkan asas ilmu agama daripada Quran dan hadis kepada 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi nak agama kena belajar molek tauhid, fiqh, tasawuf. Ada 3 ilmu ni dia panggil kita ada ilmu agama. Kita beramal dengan ketiga-tiga ilmu ni dinamakan kita orang yang beramal agama. Ini faham boleh? Nak ada ilmu agama kena ada tauhid, fiqh, tasawuf. Sumbernya Quran dan hadis, yang mana Quran dan hadis merangkumi Islam, iman dan ihsan. Itu ada ilmu agama. Kemudian kita ni orang yang nak beramal agama, orang yang nak hidup beragama, keluarga beragama, beramal pula dengan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Sebaliknya, tidak beramal dengan ketiga-tiga ni, jejak langkah syaitan. Sebelum tu tidak belajar ketiga-tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, orang ni jejak langkah syaitan. Walaupun rupanya semayang, walaupun rupanya puasa, walaupun rupanya berjemaah dalam masjid sekalipun, dia ikut jejak langkah syaitan tanpa belajar ketiga-tiga ilmu ni. Jejak langkah syaitan macam mana? Dia semayang, dia puasa, berjemaah 5 waktu di masjid. Macam mana bab ketaatan hati dalam ilmu tasawuf? Macam mana bab ketaatan hati? Taubahnya macam mana, ikhlasnya macam mana, tawakulnya macam mana, redaknya macam mana, hak derhakanya pula, riaknya apa dia, takaburnya apa dia, hasadnya apa dia. Orang yang takabur ni orang yang rapah pakaian Tuhan, pakai di dia. Ini bukan jejak langkah syaitan. Bukan takabur ni lah sifat Azazil, sifat iblis. Tapi duduk mana orang takabur ni? Terkadang duduk dalam masjid, ambil pakaian Tuhan, sifat untuk pakai ke dia. Ikut jejak langkah syaitan, duduknya dalam masjid. Kalau nak semayang tu kheling orang tu, kheling orang ni, dia ni orang kampung mana mai duduk sebelah ni. Ini sah orang kelas-kelas ni. Mari selik pula orang ni. Orang sombong dia panggil. Walau nak menghadap Allah ni, tengah nak bertusah nak menghadap Allah. Rapat anda kau ni sejadah kita luas je duduk pijau. Nak duduk apa? Nak gua di seorang. Apa? Sombong. Itu orang yang ikut jejak langkah syaitan. Kalau kita kata nak pendek cakap kau, syaitan tu. Dah tak ada ilmu tasawuf. Sembahyang, fiqh tak mengaji. Semayangnya tak betul syarat rukun. Haram dosa besar. Dah haram dosa besar bukan syaitan. Bukan jejak langkah syaitan. Dah mengaji fiqh. Hak berat lagi tak mengaji tauhid. Tak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kenal Rasul. Hak ni bapak syaitan ni. Walaupun nampak semayang, walaupun nampak puasa, pergi Mekah sekalipun. Balik pada agama, Islam, iman, ihsan, ngaji tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu, beramal dengan amal agama untuk selamat dunia dan akhirat. Jadi komponen agama, Islam, iman dan ihsan. Kemudian takrifan dia, pengertian dia. Hak minggu lepas pun banyak dah. Ni buat persoalan-persoalan, poin-poin dia lah. Ingat ke tak ingat tak tahulah. Ingat ke tak? Dia mengaji bersambung ni, mari itu dia kena ada dalam kepala hak minggu lepas. Kalau tidak, sebab tu kadang-kadang dia belajar hak jenis kitab bersambung ni tergendala sekali. Mari, gapo benarnya tu? Kitab pun buka saja tak baca. Gapo dah minggu lepas ke tak? Oh minggu lepas cucu balik. Cucu punya pasal. Manusia punya pasal tak mengaji kita. Cucu punya pasal manusia panggil tu. Ini halangan manusia kau panggil. Halangan manusia, halangan dunia, halangan syaitan, halangan nafsu. Ni halangan belaka ni.
Halangan manusia. Jadi tak kisah. Dia kalau ni kelas ilmu ni, kelas ceramah, minggu lepas tajuk lain, minggu ni tajuk lain. Kalau kata tergendala sekali, tak ada apa benda pun. Sebab minggu lepas, minggu ni tak ada kaitan tajuk lain-lain. Tapi kalau kelas berkitab bersambung ni, dia kena sambung minggu lepas lah. Makna perkara minggu lepas tu kena ingat jugalah. Jadi Islam, dia nak pergi pada dia punya takrifan, pengertian dianya, buku dan kitab-kitab lah. Islam ni al-qiyad lil ahkam syar'iyyah ke contohnya. Atau balik pada kitab-kitab besar dia akan ceritalah. Cuma yang saya nak cerita secara rekah je lah. Ambil pengertian-pengertian, nak dalil-dalil, kita buka dalam kitab-kitab sebab jadi panjang cerita. Berbetulan pula kitab kita ni setakat cerita rukun Islam, rukun iman, dia takrif tidak didatangkan. Jadi hak minggu lepasnya, Islam adalah al-qiyad ni turut patuh terima akur segala perkara agama secara zahir. Iman, percaya hati, terima bulat di hati akan perkara agama yang datang daripada Allah melalui Nabi SAW. Ihsan kita laksanakan, kita buat apa yang kita terima tadi, itu ihsan. Setengah mentakrifkan Islam dengan buat, bukan terima. Dia terima lain, buat lain. Orang yang buat, orang yang terima, terkadang dia tak buat. Orang yang buat, terkadang dia tak terima. Orang yang terima, ini perintah agama, tapi terkadang tak buat. Semayang diakur, orang Islam wajib semayang, diterima. Puasa diakur, diterima bahawa orang Islam wajib puasa, tapi sampai masa semayangnya tidak, puasanya tidak. Apa panggil apa ni? Diterima tapi tidak laksana, tidak buat. Mana apa ni? Terima Islam, laksana buat ihsan. Tapi ihsan lah syarat untuk sempurna Islam dan iman. Lepas tu kata memula tadi, antara Islam, iman dan ihsan dia tak nak pisah-pisah. Dia kena sekaligus. Cuma sekarang nak cerita dia pengertian masing-masing antara tiga ni. Tapi kalau orang yang beragama, dia kena ada tiga-tiga ni, Islam, iman dan ihsan. Kalau setakat dia terima semayang wajib, hati dia pun akur semayang wajib tapi tak semayang, memanglah dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam yang beriman, tetapi orang Islam beriman yang fasik, yang zalim, yang derhaka kepada Allah. Tempatnya dalam neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kerana dia ada iman, nerakanya tak kekal. Tapi ni orang tak pakai ni. Sebab apa? Sebab tak cukup komponen agama Islam, iman dan ihsan. Nak jadi comel agama, kena ada ihsan. Tak. Cuma kita asingkan, pisahkan dari segi pengertian. Jadi orang yang terima, terkadang dia tidak laksana, tak ada ihsan. Ada orang laksana, dia buat, dia buat. Tapi kita ni kerana kalau tak buat kan timbul pertikaian pula. Kita terpaksalah kena buat kerana masyarakat kehendak seumpama ni. Tapi saya tak apa nak harap mana perkara ni. Tapi oleh kerana kalau tak buat kan, jadi macam-macam pula timbul. Orang kata macam-macam, maka buatlah. Buat tapi dia sebenarnya tidak terima. Tapi dia buat kerana terpaksa, demi kepentingan dunia dia, sebab orang nak belaka. Hak paling nyatanya, buat tak terima zahir ni, dicakaplah macam saat ni. Kita buat agama ni pun kerana masyarakat nak lah tadi. Kalau kita tu tambuh, maknanya dari segi percakapan tu nampak dah pelik percakapan dia. Makna zahir tu macam tak pun nak terima. Tapi hak buat, hati tak percaya, tu hak munafik pada masa Nabi SAW. Maknanya orang munafik pada masa Nabi ni semayangnya
puasanya, semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsannya, pelaksanaannya comel, tapi imannya ada ke tak? Iman tak ada, Islam ada. Islam ada. Berarti dia tidak engkar apa yang Nabi sapakan, apa yang Nabi perintah. Orang munafik pada masa Nabi tidak engkar. Kalau kata ajak pergi perang pun, dia sanggup mula-mula. Tapas separuh jalan, dia jahat nak khianat Mana? Alasan begitu, alasan dia begini. Dia ada alasan lah. Dia pakai akal dia ni. Mula-mula dia okey lah. Mana? Tapi, poin besarnya orang munafik ni, hati tidak beriman. Hati tak pakai hak Nabi. Zahir, akur, Islam. Ihsan ada tu laksana. Tapi pakai ada Islam dia. Pakai ada ihsan dia tanpa iman. Tak pakai. Kekal neraka selama-lamanya. Neraka lapis paling bawah sekali. Tak Islam dia ada kan? Mati jenazahnya disembahyang kan? Sebab dia orang Islam. Ihsan dia ada kan? Semayang belakang Nabi. Betul? Islam dia ada. Ihsan dia ada. Tapi yang paling besar iman. Iman dia tak ada. Ni kekal neraka selama-lamanya. Besarnya kedudukan iman antara tiga bahagian ni. Tu semayang belakang Nabi tu. Hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni hidup bersama dengan Nabi. Masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pakai gawah jikalau tak ada iman. Hidup bersama dengan Nabi. Tengok mukjizat tapi hati tak terima. Kita hanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ziarah. Hak Nabi kata umpama ziarah Nabi pada masa hidup. Tapi abang apa tu? Ziarah. Orang munafik bukan ziarah Nabi, hidup bersama dengan Nabi. Orang sekarang ni hanya boleh semain di masjid Nabi. Masjid Nabi luah tu. Masjid Nabi luar tu. Tak apalah. Orang sekarang ni semayang di masjid Nabi. Orang munafik semayang di belakang Nabi. Tapi kalau iman tak ada sekara, tak pakai gawar. Sebab itulah nak pergi Mekah Madinah, kemah iman, kejar iman. Biar faham apa dia orang iman. Iman ni apa dia? Islam ni apa dia? Untuk memastikan kita ni mukmin, orang yang beriman, muslim, orang yang Islam. Kena faham dulu di sini. Apa? Faham agama, faham bahagian agama, faham dia punya pengertian dalam bahagian agama. Hak ni hak ngaji mula-mula sekali. Islam terima cara zahir, akur, iman terima hati, ihsan laksanakan apa yang kita terima. Itu satu pengertian. Tapi satu pandangan mengatakan bahawa Islam adalah buat. Islam adalah buat. Pandangan Islam adalah buat ni pandangan daif, tapi pandangan yang masyhur. Kita masyhurnya Islam adalah buat. Islam adalah buat. Pandangan muktamad, Islam terima, buat ihsan. Dia gitu. Tapi pandangan daif mengatakan bahawa Islam adalah buat. Waqilal amal. Dari semua Islam adalah buat, ini pandangan daif tapi masyhur. Tapi kena faham molek. Islam dengan makna buat, kalau tidak buat. Islam makna buat, Islam makna laksana. Kalau tidak laksana, kafir, khawarij, bukan ahli sunnah. Ni kena tu molek. Islam makna buat, kalau tak buat Islam tak comel. Tu ahli sunnah. Ada pandangan daif tadi. Islam makna buat, tak buat bahan kafir lah jawapan dia. Tak semayang kafir, tak puasa kafir, tak bayar zakat kafir, tak mengerjakan haji dalam keadaan ada kemampuan tapi kedeku kafir. Kalau Islam mana buat, tak buat dia kafir balasan ni khawarij, bukan ahli sunnah.
Hak ahli sunnah, hak dhaif sat ni kata Islam makna buat, kalau tak buat Islamnya tak comel. Ha gitu. Ha, kena surah pula situ. Kemudian apabila Islam dengan makna terima, lepas tu kalau setengah kelas hak ada wak ibok, saya wak gambar rajah no. Islam satu pandangan, Islam makna terima, akur, ya. Ha, tuan kata A lah, tuan kata B lah, ya belaka. Itu Islam. Lepas tu wak gambar rajah selagi pula. Ada setengah pandang mengatakan Islam ni makna laksana, makna buat. Dua pandangan. Ada sunnah wal jamaah belakang ni. Tapi kita kena faham molek huraian dia. Kalau Islam dengan makna terima, dia jadi tidak selarah dengan rukun. Sebab rukun Islam mengucap, buat. Rukun Islam yang kedua mendirikan semayang, buat. Rukun Islam yang ketiga berpuasa, buat, iaitu meninggalkan perkara membatalkan puasa. Rukun Islam yang keempat mengeluarkan zakat, buat juga. Rukun Islam yang kelima mengerjakan haji, menunaikan haji dengan makna buat. Jadi kalau Islam dengan makna terima, rukunnya makna buat, tak jadi. Sebab antara takrifan Islam dengan rukun Islam, dia kena selarah. Tapi kalau kata Islam dengan makna buat, selarah. Apa buatnya? Mengucap, mendirikan semayang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, selarah. Tapi kena faham molek pula. Sebab rukun ni, takrif dia, ma yatawaqqafu alaihi sihhatul Islam wa huwa juz'un minhu. Rukun Islam ni, kalau ke makna asal rukun, nak sah, kena cukup rukun. Bukan gitu? Kita balik pada rukun lain. Rukun semayang. Bukan ke nak sah semayang kena cukup rukun. 13 rukun, satu je kita tinggal. Sah semayang? Tak. Sebab apa? Sebab nak sah kena cukup rukun. Rukun wuduk 6. Nak sah kena ada cukup rukun 6. Rukun iman 6. Nak sah iman kena cukup 6 rukun. Oh, sah iman. Rukun iman ada 6. Satu rukun je tak terima. Satu rukun je tak percaya. Tak percaya pada kiamat, batal iman. Sebab nak sah iman kena cukup rukun iman. Nak sah haji kena cukup rukun haji. Nak sah semayang kena cukup rukun semayang. Nak sah Islam kena cukup rukun Islam. Rukun Islamnya apa? Bersembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Tak ada satu, batal Islam. Khawarij bukan ahli sunnah. Ni nak faham tak tu? Kami melepaskan kemuka dekat persoalan ni kan. Tak boleh mikir. Ke malah mikir. Malah fikir benda kita mengerepang ustaz wayak sedap tau. Siapa dia? Tok guru mana? Dia kata orang ngaji senang kata dia. Tadah. Kita tukang kara nak mupu, dia kata. Orang ngaji tadah je. Orang tukang ngajar kara. Kamu mupu tukang ngajar, dia kata. Dah kara beri. Orang ngaji tadah. Bulan negeri je dia tadah. Hak tukang ngajar, hak tukang kara. Faham tak? Lepas tu ada orang kata, senang ustaz. Apa? Mengajar je rehatnya. Dia kata, kau boleh nak gembah. Ambil kemung lah, kata senang. Senang dia kata. Duk congok atas kursi. Ekong ada, kipas ada. Tak ada kena mikir apa-apa. Gimana? Terang aja. Senang je. Ambil kitab, duk congok, cakap je. Orang belajar lah senang. Orang belajar senang. Saya sampai sekarang pun niat di hati nak belajar. Sedap belajar ni. Apa? Tunggu je. Tak payah mikir-mikir. Tadilah, tadah je. Kara orang lain. Tadah je. Orang ngajar lah kara. Beri. Dah orang hok kara. Orang nada ni senyum je duduk bawah. Dah. Belah-belah tidur je. Nak arwah tugu saya dulu masih di uzur, arwah berbabeding kerandang. Uzur pun dia ngajar, tapi sudah je ngajar lepek lalu.
Penat ngajar ni. Sudah je ngajar lepek lalu. Doktor kata jangan mengajarlah berehat. Dia ikut nasihat doktor. Bukan ikut macam mana, hak banyak dikurang sikit. Ikut satu dia kata. Dah lama ni ngajar banyak. Doktor kata suruh berehat. Dia berehat, dia potong separuh. Mengajar separuh. Lama-lama tak awak juga separuh. Kurang lagi. Gitu lah. Mana dia mengajar tu jadi sihat. Betul lah. Masa dia mengajar sihat. Sudah mengajar nampak lalu lah. Jadi kalaulah Islam dengan makna buat, rukunnya pun buat, jadi memang selarah, kena molek lah tu. Tapi rukun ni kalau tak ada satu jadi batal. Tu rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Nak sah satu-satu perkara terhenti atas rukun. Rukun cukup, sah. Rukun tak cukup, tak sah. Gitu kan? Tu rukun. Tiba-tiba kalau Islam dengan makna buat, rukunnya pun memang buat. Tak ada satu rukun. Zakat tak bayar. Misalnya, batal Islam. Dah kata rukun macam mana? Hak tu bukan rukun hak sebenar. Dia panggil bukan rukun hakiki, dia panggil. Hakiki. Hakiki nak sebenar-benar lah. Rukun sebenar-benar macam rukun semayang. Macam rukun iman. Macam rukun wuduk. Macam rukun haji. Tu rukun sebenar-benar. Tak ada batal. Tu rukun hak hakiki. Rukun hak sebenar-benar. Kalau sebut kata rukun, balas tu lah rukun. Tu rukun hakiki. Ni dia panggil rukun urfi. Kena pecah pula situ. Rukun urfi di mana apa? Seolah-olah macam rukun sebenar tu. Jadi seolah-olahnya kalau semayangnya tidak, tak ada Islam. Macam-macam batal. Tak ni. Macam je. Faham tak macam? Bukan awak macam tu. Seolah-olah. Orang yang tak semani seolah-olahnya tak ada dah Islam dia. Orang tak puasa ni seolah-olahnya tak dah Islam dia nya. Orang yang zakat tak bayar ni tak dah Islam dia nya. Jadi dia panggil seolah-olah seperti rukun hak sebenar. Tapi bukan rukun sebenar. Lagi kat tu pula. Dia panggil rukun urfi. Rukun pada panggilan. Sebab apa kita panggil seperti rukun? Besar semayang ni. Besar puasa dalam agama. Tak ada ni kau makan. Macam tak ada. Islamnya kat mana? Macam nak membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam? Kalau semayangnya tidak, puasanya tidak. Mukanya sebelah. Hak putih sama putih. Hak hitam sama hitam. Hak mana Islam ni? Hak mana dah Islam? Siang hari pakat makan berlaku bulan Ramadan. Saya makan bulan Ramadan. Hak putih sama putih, hak hitam sama hitam. Hak mana hak Islam? Tak tahu. Sebab makan Melaka. Tak? Kan ada. Kan tempat kita ni kan, hak bukan Islam tu hak putih pun ada, hak hitam pun ada. Hak Islam ni pun putih pun ada, hitam pun ada. Kan hidup sekali. Sama-sama putih, sama-sama makan. Sama-sama hitam, sama-sama makan. Hak mana hak Islam? Kalau hitam kau Melayu dengan India gitu. Nak kena Islam kau mana tu makan bulan Ramadan tu. Jadi seolah-olahnya orang dok puasa ni dok Islam dah. Seolah-olah saja. Sebab tu dia panggil rukun juga. Tapi bukan macam rukun sembahyang, bukan macam rukun iman. Itu rukun hak sebenar, tak ada satu je. Batal lah sembahyang, batal lah iman, batal wuduk, batal haji kalau tak ada satu rukun. Dia panggil rukun urfi, dia panggil. Rukun pada panggilan. Tak sama macam rukun sembahyang. Rukun sembahyang, rukun hakiki. Ma yatawaqqafu alaihi sihah. Nak sah kena cukup rukun. Itu rukun sebenar. Tapi kalau Islam dengan makna buat, rukunnya pun buat, tak ada satu rukun, tak ada 2, 3, 4 rukun pun, Islam lagi. Dia kata rukun. Macam rukun. Seolah-olah seperti rukun. Tapi bukan rukun sebenar. Dia kena hurah kat tu. Kalau kita pakai rukun sebenar, tak semayang kapi, tak puasa kapi, zakat tak bayar kapi, Mekah tak pergi haji walaupun dia berkemampuan kapi, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah pula, lari tak lain kalau salah faham. Tapi kalau Islam dengan makna terima, rukunnya buat.
Nak kata mana pula? Kena takdir ayat lah. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah, yakni terima bahawa mengucap adalah rukun Islam. Dia kena berterima depan. Rukun yang kedua mendirikan semayang, yakni terima kewajipan mendirikan semayang. Adapun mendirikan semayang ihsan. Rukun yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa. Rukun yang ketiga mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Diri mengeluarkan zakat pergi kepada ihsan. Rukun yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yakni terima kewajipan berpuasa. Diri berpuasa ihsan. Dia kena kuat tu. Nak berselarah dengan Islam dengan makna terima. Hak ni rukun hakiki. Rukun hakiki. Terima kewajipan baca semayang, rukun hakiki. Terima kewajipan zakat, rukun hakiki. Terima kewajipan puasa, rukun hakiki. Terima kewajipan mengerjakan haji bagi orang yang berkemampuan, rukun hakiki. Tiba-tiba tak terima semayang, tak wajib, tak ada satu rukun, murtad orang ni, batal Islam dia, wal-iyazabillah. Tak terima kewajipan zakat. Apa zakat-zakat? Kita kerja suku sembang. Nak pergi ke orang pula. Apa ke orangnya? Dia engkar kewajipan zakat. Maka kafir dia sebab rukun Islam terima kewajipan mengeluarkan zakat. Tiba-tiba dia tak terima, dia engkar, dia tolak. Tak ada satu rukun, batal Islam. Ini rukun hakiki. Rukun hak sebenar lah. Macam rukun semayang lah. Gimana? Faham tak tu? Dia senyum-senyum belaka kita ni. Senyum faham pun senyum juga. Senyum tak faham pasal lain mewek sikit tau. Senyum tak faham. Senyum kau. Tapi kita jangan lupalah, walaupun kita bilang rukun Islam 5 tadi, kita kena balik pada pengertian Islam, terima segala-gala perkara yang dibawa datang oleh Rasul daripada Allah. Itu Islam. Bukan hanya terima semayang, bukan hanya terima zakat, terima puasa, terima haji saja, bukan. Terima segala-gala. Sebab Islamnya terima segala-gala. Bab kepercayaan akidah pun kita terima. Walaupun akidah dalam, ni kok mulut. Gini. Islam zahir. Iman hati masing-masing dengan Allah. Islam hukum atas dunia. Iman hukum akhirat. Faham tak? Maka yang kita boleh menghukum adalah betul Islam dengan betul ihsan saja. Iman kita nak bubuh. Ini hubungan masing-masing dengan Allah. Faham tak? Jadi kalaulah dia menepati takrifan Islam, maka dihukumkan dia sebagai orang Islam, maka kita pun berurusan, bermuamalah dengan dia sebagaimana orang Islam ramai-ramai. Boleh berkahwin dengan dia, boleh makan pusaka, mempusakai. Ayah dia mati, dia boleh makan pusaka. Dia mati, anak dia boleh makan pusaka sebab dia orang Islam. Tapi imannya tak ada, contohlah munafik. Imannya tak ada. Itu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebab iman itu hubungan masing-masing. Kita hanya boleh nilai kok Islam saja. Orang lain, kita sendiri pastikan Islam yang beriman serta ada ihsan, baru beragama yang sebenar. Itu kita sendiri. Ini kata kalau orang lain pula dengan kita, hanya setakat hukum zahir sahaja. Orang Islam, Islamlah. Tapi Islam dengan makna terima segala-gala. Terima segala-gala ni lah. Sebab tu sebelum daripada kita pergi kepada mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa dan mengerjakan haji, rukun Islam yang kedua sampai kelima, kita kena masuk dulu di betul rukun Islam yang pertama. 2 kalimah syahadah. Sebab asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Dia kena mati situ dulu. Sebelum nak pergi kepada rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dia kena mati dulu di asas kepada Islam. Dia panggil apa? Aslul Islam dia panggil.
Aslul Islam ni umbi Islam. Asas Islam 2 kalimah syahadah. Rukun yang kedua sampai rukun yang kelima itu dipanggil apa? Nak menerangkan kamalul Islam, tamamul Islam, untuk kesempurnaan Islam. Adapun aslul Islam, asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Kita kena faham di betul 2 kalimah syahadah. Begitu juga dengan iman. Iman, percaya hati akan sekian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas kepada rukun iman, walaupun rukun iman ada 6, asasnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asas kepada iman. Sebab itulah penekanan imam adalah ngaji sifat Allah, ngaji sifat Rasul, untuk memastikan bahawa kita berpegang dengan 50 simpulan iman. Ada? Kita nak berpegang dengan 50 simpulan iman yang berkait dengan sifat Allah, yang berkait dengan sifat Rasul. Kan gitu? Sehingga kan setengah kitab tauhid dia hanya mendatangkan 50 simpulan iman sahaja. Setengah kitab. Sebab tu beriman dengan malaikatnya mana? Beriman dengan kitabnya mana? Beriman dengan hari kemudiannya mana? Kenapa hanya didatangkan 50 akidah, 50 simpulan iman? Sebab asas kepada iman adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Batu orang tua kan kadang-kadang dia cakap, selagi kita tidak mengetahui dan berpegang dengan 50 simpulan iman, mayang bang Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab imannya tidak sah. Tetapi kenapa hanya sebut 50 simpulan iman? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul lah. Lepas tu beriman dengan malaikat. Tak apa, tak beriman dengan malaikat. Beriman kita, tak apa, tak beriman dengan kita. Itu rukun iman tu. Tak ada satu batal. Tapi oleh kerana itu dia asas iman. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, Rasul cerita tak malaikat? Cerita, kita beriman lah. Rasul cerita tak bab kita? Cerita, kita beriman lah. Rasul cerita tak bab hari kemudian? Cerita bab qiyamah, tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua, persoalan alam barzah, persoalan dibangkitkan kembali, dihalau, dihimpun di mahsyar, ada syafaatul uzma, ada syafaat kecil, ada telaga haud, ada hisab, ada mizan. Nabi cerita tak tu? Nabi cerita. Dan kita beriman tak dengan Nabi yang beriman? Kita beriman dengan Nabi cerita tu. Dia asas kepada iman. Asas pada rukun iman yang 6 perkara ada beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kita balik pada hak Islam kita dulu. Rukun Islam ada 5, tapi poin besar, asas besarnya adalah 2 kalimah syahadah. Kena mati betul ni dulu, biar faham molek. 2 kalimah syahadah. Sebab tu orang tu dululah. Bab 2 kalimah syahadah ni besar. Syarat syahadah. Dia aja. Syarat syahadah, rukun syahadah. Duk main bab betul syahadah tu. Orang kita lihat 31. Hak saat ni kadang-kadang sebut 50 akidah pun kadang-kadang 50. Hak mana 50? Mudak je cari 50. Ada juga hak balas tu, berat belaka tu. Jadi orang dulu tekan bab syahadah. Besar tak besar syahadah. Orang yang kafir, kalau mati kafir tu kekal neraka, nak masuk Islam kena sebut ni. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan gitu? Ke kena baca Fatihah dulu? Tak. Ke kena baca qul Allah? Tak. Apa yang kena bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengucap dengan sukarela dan dia pun memahami apa yang dia kata, maka jadilah dia orang Islam yang beriman, mati serta-merta syurga dia. Saat ning tu mati belum mengucap, kekal neraka selama-lamanya. Mengucap dengan sukarela, dengan ikhtiari dia, dengan pilihan dia, dan dia faham apa yang dia kata, dan dia percaya apa yang dia kata secara kasar, secara ijmal, maka dia jadi orang Islam yang beriman. Mati saat tu dekat syurga lalu dah.
Jadi seolah-olah agama kita syahadah. Situ. Seolah-olah agama tu syahadah dah. Apa pengertian syahadah? Dia kena mati di rukun Islam yang pertama. Ni kita buat sambil lalu ngapa cerita gitu je, jangan. Hok ngapa ni hok macam cerita lepas kan. Tersurat, tersirat kan. Hok ngapa hok nampak depan mata ni budak-budak. Asyhadu tu pengakuan. Abang apa? Ikrar. Aku naik saksi. Kalau dalam kitab lama-lama kan, asyhadu aku naik saksi, aku ikrar, aku ngaku, aku. Mana lagi dia buh mana? Biasa tengok tak kitab-kitab tu. Asyhadu tu aku naik saksi lah. Asyhadu. Aku naik saksi. Dok, aku naik saksi, aku ikrar, aku mengaku, aku. Macam-macam dia bubuh makna di asyhadu sutir tu. Kok Melayu tu dia berapa makna pula nak mati di asyhadu tu. Orang learn ni tak payah dengar balas tu. Orang learn ni. Asyhadu aku naik saksi gitu jelah. Jadi asyhadu ni satu pengakuan kitanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Apa makna aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah? Maknanya Allah saja Tuhan kita. Tak ada Tuhan yang lain. Kemudian Tuhan ni, balah mana Tuhan ni? Tuhan ni zat yang wajib ada, yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala menupang ke dia. Tu Tuhan. Bila Allah Tuhan, kita mengaku Allah sahaja Tuhan kita, berarti kita akan menumpang segala-gala, bergantung segala-gala hanya kepada Allah je Tuhan kita. Tu, kita mengaku Allah je Tuhan kita. Tuhan ni pergantungan kita kepada Tuhan. Jadi bila kita mengaku Allah je Tuhan kita, Allah menetapkan hukum, Allah menetapkan peraturan, Allah menetapkan undang-undang. Kita pun tak ada dah serendar. Sebab apa? Sebab Allah je Tuhan kita. Tak ada tempat lain kita nak gantung. Itu orang Islam. Sebab tu orang Islam terima segala-gala perkara yang datang daripada Allah. Sebab apa terima segala-gala? Sebab Allah je Tuhan kita. Maka terima segala-gala lah. Kalau ada dua Tuhan, kita ada pilihan. Kalau ada dua Tuhan, Tuhan A, Tuhan B. Tengok Tuhan A punya peraturan, tak berapa nak selera, nak ngejadi dengan kita ni. Tengok Tuhan B kata mana pula? Takut boleh ambil Tuhan B. Tu kalau ada dua Tuhan. Tapi syahadah kita mengaku Allah je Tuhan. Tak ada pilihan. Tak ada, kena terima segala-gala. Itu asyhadu. Sebab tu terkadang Islam ni, Muslim, Islam, orangnya Muslim, dia terjemahan di pelbagai. Kalau kita tengok dalam bacaan doa iftitah, minggu ni sekitar juga Islam saja minggu ni, imam tak masuk lagi. Mana? Minggu ni, minggu depan. Ada? Minggu ni, minggu depan. Hari ni berapa ni? 18 puasa. 17 dah. 17 puasa hari ni. Minggu depan 24 puasa. Tahu? Minggu sekali lagi 2 Syawal. Ada dah puasanya 2 Syawal. Tak ada tu sekali. Pada 2 Syawal boleh ngajar dah tu. Hari raya sudah. Hari raya. Hari Senin tak raya dah. Boleh puasa dari Senin kan? Bukan raya haji sampai ke 4 hari tak boleh puasa. Raya haji kan? 10, 11, 12, 13. Tu raya besar. 4 hari tak boleh puasa. Raya puasa, raya kecil, sehari je tak boleh puasa. 2 Syawal boleh puasa dah. 2 Syawal boleh belajar dah. Jangan suka. Saya ngaji dulu, masa ngaji luar lah. Bukan ngaji dalam pondok. Pondok cuti ngaji luar. 2-3 Syawal tu gohik dah.
Tapi kalau raya haji, ada 3-4 hari cuti. Kalau raya haji. Sebab dia besar raya haji kalau Kelantan. Terengganu raya haji ni meriah betul sembelih lembu je. Nampak betul tu je. Orangnya dak happy mana, tak seru mana raya haji ni. Sebab apa? Sebab 2 bulan lepas baru je raya puasa. Jadi dia senggang dekat. Adapun raya puasa 10 bulan dah tak raya, lapar pula sebulan. Jadi raya puasa ni dia nampak sikit. Raya kecil je. Jadi Isnin lepas raya tu sekali tu lah tak ada insya-Allah. Patut Isnin sekali lagi tu lepas raya 6 dah. Lepas raya 6 dah. Raya Rehat. Raya 6 Rehat. Sebut raya 6 je ni. Tak ada raya-raya 6 pun puasa pun tak sebut je. Sebab orang ni kalau tanya kelah. Kalau tanya kalau kelah maghrib contohnya, kita nak start bila? Biasa orang masjid kata kita start lepas raya 6 dia buat sakat gitu. So masjid dia kata kita start kelah lepas raya 6, dia buat sakat. Gitu jelah. Jadi kita ada sekali lah, insya-Allah minggu depan sekali lagi. Jadi kita dah sempat minggu ni, minggu depan lah. Kita nak faham molek dulu bab Islam dengan iman. Sebab kitab kita ni kitab fiqh. Jadi dia punya pengertian dia tak panjang. Nak panjang kena buku kitab tauhid. Baru dia panjang cerita bab Islam dengan iman dan ihsan. Tapi bukan semua kitab tauhid lah. Kitab tauhid kecil kot, Faridatul Faraid dengan Al-Misbahul Munir. Tu comel ada tu kemah. Kalau mengajar sungguh 2 Syawal, klik-klik seorang jawapan dia. Klik-klik seorang. Kau tengok duk mikir lagi nyari satu dia. Hari Sabtu sebelum raya tu. Dia dekat sangat ke raya. Hari Sabtu masjid Bukit Payung tu lah. Hari Sabtu sebelum raya tu nak ejahwan ni. Hari Sabtu Ahad raya. Hari Sabtu sebelum raya. Berarti hari Sabtu lepas raya pula dia kata dah lepas raya 6 lagi. 2 kali. Hari Sabtu sekali lagi pula saya nak pergi foto ni atau anak. Selah raya 3 kali 1. 3 kali 1 putus molak. Tak jadi ngajar gitu. Yelah hari Sabtu masjid Bukit Payung. Hari Sabtu tu sebelum raya Rehat. Hari Sabtu sebelum tu setengah orang dia bukan warna, dia kata kita orang ni orang jauh-jauh. Jadi hari Jumaat Khamis tu balik dah. Kelantan balik Kelantan. Tak ada nak ngaji tu dia, bukan tak mau ngaji, mungkin nak balik kampung dah. Jadi masalah gitu jelah. Hari Sabtu lepas raya tu dia tu lepas raya 6 pula. Masalah hari Sabtu sekali lagi tu pula cadangan saya nak pergi atas anak di Pondok Fatani. Hari Sabtu 14 Syawal. Hari Sabtu 14 Syawal yang nak jatuh anak. Jadi kira macam 3-1 lah. Kita sini ni kemungkinan sekali je lah. Hari Isnin selepas raya tu je sekali. Jadi tadi cuti banyak-banyak. Mana? Hari raya pun saya mengajar. Hari tu di Masjid Pengadang Baru. Rayanya jatuh hari Jumaat. Masjid Pengadang Baru saya mengajar 45 minit sebelum Jumaat. Jadi rayanya jatuh hari Jumaat. Lepas tu nak mengajar juga ke Ustaz. Dah nak main Jumaat ke dah? Nak kita mengajar lah. Sebab tu sebelum Jumaat. Kok mana kena mari juga kata. Ada gitu. Ada pun mazhab Hambali kalau raya hari Jumaat tak wajib dah. Kita mazhab Syafi'i. Semai raya semayang sunnatun muakkadah. Semai Jumaat semai fardu ain. Takkan semai raya ni nak menggugurkan hukum kewajipan semai Jumaat. Sebab semai raya sunat. Jadi kita mazhab Syafi'i Jumaat hari raya atau Jumaat tetap wajib. Jadi sekarang nak main Jumaat ke dak? No. Kita ngajar lah. Ngajar. Ustaz hari raya pun mengajar. Dah orang mari Jumaat juga. Kau kena pun kena mari Jumaat. Kalau kata hari Jumaat tu semai Jumaat nak tutup sekali, nak pakai mazhab Hambali, tak mahu Jumaat sebab pagi tadi khutbah raya dah. Kan mai raya pagi tu kan khutbah raya dah. Jadi kita nak pakai mazhab Hambali, Jumaat tak wajib. Tak mahu hari Jumaat barulah kita buat kelas. Gitu je. Dah Jumaat ada buat kelas. Dia kata ustaz hari Jumaat hari raya pun mengajar. Mak ada apa-apa Dia belajar ni kena sungguh. Kita gini je belajar ni selagi Tuhan wi kita ke lapangan, Tuhan wi kita kesihatan, kita gunakan. Bila masa Tuhan boleh tarik.
Kelapangan kita bila masa Tuhan boleh tarik. Kesihatan bila masa Tuhan boleh tarik. Bila masa je. Tengah ngaji molek-molek, tiba-tiba tak ada dah. Sebab apa? Kena uzur, begiang. Orangnya segar je sebelum tu. Sehat sebelum tu. Kala ni kan banyak penyakit mengejut kan. Jadi selama Tuhan kita ni kelapangan kesihatan kita gunakan. Nak jenis raya lama-lama tu sama-sama dah tu dah. Puasa sebulan, rayanya sebulan. Sebulan raya sebulan. Jadi kita pandang sekali lagi. Jadi syahadah yang pertama tu asyhadu alla ilaha illallah tu. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Allah je Tuhan kita. Allah je tempat kita iftikar, tempat kita bergantung. Allah sahaja. Sebab tu terjemah Islam, Muslim. Muslim ni orang yang terima segala-gala ketetapan Allah tu Muslim. Contohnya dalam bacaan sembahyang doa iftitah. Di situ dia ada dua kali Muslim. Yang pertamanya Hanifan Musliman wama ana minal musyrikin. Di hujungnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dua kali Muslim di situ. Hanifan Musliman. Lepas tu dia kait wa ma ana minal musyrikin. Muslim dikait dengan takkidnya laginya kuat je lagi wa ma ana minal musyrikin. Kan itu dah. Lepas tu di belakang tu la syarika lahu. Wa bizalika umirtu, dengan tidak ada menyengutu dia diperintah akan daku. Wa ana minal muslimin. Aku ni orang Islam. Kemudian muslimang di situ terkadang kita tengok terjemahan ni ada bacaan sembahyang serta terjemahan. Tahu? Bacaan sembahyang serta terjemahan. Setengah terjemah Muslim tu orang yang serah diri. Orang yang serah diri. Apa makna orang serah diri? Allah je Tuhan kita. Kita pun serah diri hanya kepada Allah. Allah menetapkan A, Allah mengatakan B. Kita terima segala-gala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita mengaku Allah je Tuhan kita. Maka kita pun serah diri kepada Allah. Akur terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang serah diri mana? Orang serah diri mana? Orang serenda tu angkat tangan tu mana? Ikut suruh lah. Kanan ke, kiri ke, bangun ke, duduk ke. Serah diri, terima segala-galanya. Ini orang Muslim, orang yang serah diri. Sebab apa? Sebab hanya Allah je Tuhan kita. Tak ada dah tempat lain kita nak bergantung melainkan kepada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab apa? Sebab nak selamat kita ikut Allah. Baru selamat kita. Mana apa? Ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diterjemuh Islam dengan orang yang tidak ada pilihan. Islam Muslim orang yang tidak ada pilihan. Sebab apa kata Muslim orang yang tidak ada pilihan? Dah kita ada pilihan mana? Kalau Tuhan kata Tuhan kata wajib lah. Tuhan kata haram lah. Kita ada pilihan? Tak ada pilihan. Kita kena serah diri, terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Muslim. Orang yang tidak ada pilihan. Siapa yang ada pilihan? Kalau ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, kita ada pilihan. Tadilah Tuhan A, tengok Tuhan B pula kata gua ni. Barulah ada pilihan. Kalau kita hanya Allah je Tuhan, nak ada pilihan kau mana? Oh, tapi kalau kita nak pergi pilih pula hak akal kita sendiri, cerdik lah kitanya. Tuhan lah kitanya. Kita nak pakai hak kita sendiri. Kita pun nak reka hak kita sendiri. Kita lah Tuhan. Sebab itulah apabila di kalangan ahli kitab yang mengubah agama, Tuhan kata Tuhan dah tu. Allah kata Tuhan. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Yahudi Nasara menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta Tuhan selain Allah. Bila Yahudi Nasara sembah paderi, sembah pendeta, mereka tak pernah sembah.
Tapi apabila ni paderi pendeta ubah, dia ikut hak ubah hak Tuhan ni, Tuhan lebih pandai dari Tuhan lah. Hak Allah bergiam. Paderi pendeta ubah. Mana apa ni? Cerdik pandai pendeta daripada Allah. Ha ni Tuhan. Faham tak? Kalau kita ubah, kita jadi Tuhan. Hak berat lagi kitanya, bukan kita yang buat hak baru. Orang lain pula. Orang lain pula kafir pula dianya. Tiba-tiba ambil pula hak kafir ni. Oh, tu lagi berat, tak kena Tuhan tu. Tu tak kena Tuhan. Ni kena mati betul Islam, betul syahadah. Muslim yang apa dia? Orang yang serah diri, orang yang tidak ada pilihan. Musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Tak ada hak lainnya. Hanya Allah sahaja tempat kita bergantung, hanya Allah tempat kita berserah, hanya Allah tempat kita ambil panduan. Kita bukan orang yang menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tu takkik dia panggil. Musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, itulah musliman. Orang Islam, orang sendiri, orang yang aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku hanya Allah. Bila Tuhanku hanya Allah, maka aku hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu musliman wa ma ana minal musyrikin. Nutuk pula la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin pula sekali lagi. Ini ikrar kita dalam permulaan sembahyang, dalam iftitah. Dalam permulaan sembahyang, apa ikrar kita? Ini ikrar kita. Jadi asas agama kita, asas Islam adalah syahadah. Kita terima, kemudian kita laksana. Ihsan. Jangan terima saja. Laksana ihsan. Itu kewajipan besar dalam agama. Sebab tu terkadang antara Islam dengan syahadah ni dia kadang-kadang Islam tu syahadah, syahadah tu Islam. Sebab kita antara takrif dengan rukun dia sekali. Macam sebut minggu lepas lah, sembahyang apa dia? Bacaan, perbuatan. Rukunnya bacaan, perbuatan. Jadi antara takrif sembahyang dengan rukun sembahyang ni samalah. Sebab apa? Sebab rukun itulah juzuk sembahyang. Rukun Islam ni lah juzuk Islam. Jadi antaranya Islam dengan syahadah. Islam tu syahadah, syahadah tu Islam. Hak rukun, hak empat lagi tu kesempurnaan dia. Kita kena mati di asas ni. Kena mati di asas. Islam adalah syahadah, syahadah adalah Islam. Apa yang kita kata dua ni sama? Dah, Islam terima bulat-bulat. Syahadah, kita mengaku hanya Allah je Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah. Maka bila kita mengaku Allah je Tuhan kita, kita akan terima segala-gala ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pertikai, tanpa kita persoal. Barulah kita pergi kepada rukun Islam. Kenapa rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima hanya pergi pada persoalan ibadah. Ibadah, mana muamalah, mana munakahat, mana janayat. Itu kena faham di syahadah ni dulu. Sebab tu terkadang apabila batal Islam disebut sebagai batal syahadah. Buat pasal ini batal syahadah ni. Cakap pasal ini batal syahadah ni. Dia tak kata batal Islam, dia kata batal syahadah. Ini kena bersyahadah semula ni. Faham tak? Kena bersyahadah balik ni. Sebab apa? Islam tu syahadah, syahadah tu Islam. Faham? Kemudian kalau dalam kitab-kitab daripada syahadah ni lah, kalau kita buka kitab tauhid,
Kitab Tauhid bukan cerita bab Islam. Mereka cerita bab iman. Tapi kadang-kadang kitab Tauhid didatangkan syahadah dulu. Didatangkan syahadah. Perbuatan syahadah, pengertian syahadah. Kita mengaku Allah je Tuhan. Itu Islam. Kemudian kita kena kenal Allah. Itu pergi pada iman. Sebab kita Islam dengan iman tak cerah tangga ni. Walaupun pengertiannya berbeza. Orang Islam terkadang tidak beriman. Ada orang beriman terkadang tidak Islam. Memang ada seumpama tu. Tapi orang agama yang sebenar, Islam, iman, ihsan sekali. Itu orang beragama yang sebenar. Jadi daripada syahadah, dia pergi kepada nak kenal ilah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah je Tuhan kita. La ilaha illallah. Ada nafi la, ada isbat illallah. Ada nafi, ada isbat, bawa pada hasar. Manapun Allah saja Tuhan. Sebab tu agama kita ni agama keesaan. Asas agama kita keesaan. Keesaan wahdaniyah tu. Walaupun wahdaniyah satu daripada 20 sifat, tapi asasnya wahdaniyah, keesaan. Jadi syahadah kita tu pengakuan keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, mengaku keesaan Allah. Kadang-kadang tangan tu duduk gini mengucap. Kan? Tak ingat dah. Orang ucap kan? Ni asyhadu an la ilaha gitu dah. Illallah. Ke salam. Orang je ngucap tu. Kadang-kadang ada di masjid apa kan? Salam. Salam macam akad nikah. Aku nikahkan di kau gitu. Tak ingat? Orang kadang-kadang di masjid kan. Kita ada saudara yang baru nak masuk Islam, kita pun duduk beripung. Lepas tu dia ngucap. Bukan duduk gitu. Ke mana? Gitu. Keesaan tu asas. Sebab tu kita baca dalam tasyahud awal ke akhir ke, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jari duduk bawah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Akad. Kan itu. Akad sikit je, bukan asyhadu an la ilaha illallah. Gitu bukan. Coknya apa kata gitu. Kadang-kadang gini sengit model kok. Dia asalnya kena akad sikit je, imalah condong. Mana bukan kata akad tegak gitu, bukan, imalah condong sikit. Dia duduk bawah. Ni kita kira mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi asyhadu dia akad dah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu mula. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki mai duk pulah gini. Kalau pergi Mekah tengok tu mazhab Maliki, wa yuharrikuha, ada Baihaqi. Wa yuharrikuha. Menggerak. Mazhab Syafi'i kata wa yuharrikuha ni menggerak ni gini daripada bawah, hati gerak. Sekali je. Bukan awak pulah gini. Mazhab Maliki dia pulah gini sebab ni orang jari ni dia ada berhubung dengan hati. Apabila orang ni gerak, hati jadi kosong. Dia gitu. Dia gerak gini. Tapi kalau tempat kita ada kucing ni, kucing rabah. Apa-apa kucing kok je jerabah atas jari. Kita hak mazhab Syafi'inya asyhadu an la ilaha illallah itu pakat. Kita akad. Patu mata kita daripada awal semayang sampai ke sudah tengok tempat sujud, saat tu tengok jari. Faham tak? Sebab apa ni? Mulut kata Allah je Tuhan. Hati tengok ke jari tu, Allah je Tuhan. Kita akad ni syarat Allah je Tuhan. Mulut kata illallah. Jari pun akad sikit, mata pun tengok. Nak kemah ni Allah je Tuhan kita. Ini keesaan. Ini agama kita, agama keesaan. Itu asas. Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Tak ada pilihan lah kitanya. Tapi daripada hak syahadah tadi, dalam kitab tauhid dia turun kepada sifat Allah. Lepas tu syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia turun pada sifat Nabi. Walha
sifat Allah, sifat Nabi, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi. Ni tu pergi pada iman lah pula. Dia kaitkan dengan syahadah. Dan kita tahu haid. Dikaitkan dengan syahadah. Sebab apa? Syahadah asas kepada Islam, beriman kepada Allah dan Rasul asas kepada iman. Dia berkait antara Islam dengan iman. Itu kedudukan syahadah dalam agama kita. Jadi bila kita faham syahadah, pengakuan kita bahawa Allah Tuhan kita, pergantungan kita hanya kepada Allah, berarti kita akan terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hak datang daripada Allah kita terima belaka. Sama ada hak datang daripada Allah tu berbentuk cerita-cerita gaib. Hak datang daripada Allah ni bukan ibadat, muamalah, munakahat, janayat, hak hukum zahir saja dak. Hak datang dari Allah termasuk pegangan-pegangan hak berkait dengan perkara-perkara gaib. Jadi orang Islam yang ada syahadah kena terima. Nabi cerita malaikat, terima malaikat ada. Nabi cerita kiamat akan berlaku, orang Islam kena terima kiamat akan berlaku. Nabi cerita ada persoalan barzah, orang Islam kena terima persoalan barzah. Mana ada dalam hukum Islam cerita bab malaikat? Mana ada dalam hukum Islam cerita bab kiamat? Masuk di bawah syahadah. Masuk di bawah syahadah. Mana kita persoalan Islam ni bukan persoalan ibadah, muamalah, munakahat, janayah, bukan. Persoalan Islam terima segala-gala perkara hak Nabi bawa. Hak Nabi bawa ni kan bab hukum hakam, ibadah, muamalah, munakat, janayah. Hak Nabi bawa cerita perkara-perkara yang gaib. Hak Nabi bawa cerita bab hati, tu hak Nabi bawa. Kena terima belaka. Duduk di bawah mana? Duduk di bawah syahadah. Duduk di bawah syahadah. Sebab tu terkadang dalam semua kita Islam terima segala ketetapan Allah. Sama ada akidah, sama ada ibadah, sama ada muamalah, sama ada munakahat, sama ada janayah. Akidahnya mana pula akidahnya? Masuk di bawah syahadah. Ibadah, apa? Rukun yang kedua sembahyang, rukun yang ketiga zakat, ibadah. Dan muamalahnya mana? Munakahatnya mana? Janayaknya mana? Tak ada dalam hukum Islam. Siapa kata tak ada? Duduk di bawah hukum syahadah. Termasuk i'tikad pun duduk di bawah rukun syahadah. Mana? Ihsan tu laksana. Ini terima. Jadi nak ceritanya, Islam bukan hanya ibadah. Islam segala-gala perkara yang datang daripada Allah sebagai Islam kita terima, termasuk persoalan i'tikad. Makna kalau orang ni menafikan malaikat tak ada, tahyul belaka, batal Islam. Kenapa batal Islam? Dalam rukun Islam tak ada pun cerita bab malaikat. Syahadahnya duduk mana rukun yang pertama? Syahadah tu mengaku Allah Tuhan. Syahadah tu mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Ada? Nabi Muhammad utusan Allah cerita tak malaikat? Cerita. Lepas tu? Ini bagi tersirat. Tak ada. Kiamat tak ada berlaku yang kiamat. Dunia comel ni takkan Tuhan nak kacau. Batal Islam tu. Batal syahadah. Mana ada dalam hukum Islam cerita kiamat? Dah sekarang ni syahadah kita mengaku Allah Tuhan, kita mengaku Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad cerita dak bab kiamat. Cerita dah tu. Kalau kita tak terima je hak Nabi tu cerita, ngaku nak Nabi tu Nabi pun, kau tak terima. Hak Nabi cerita kiamat ni datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Dan kalau tak terima kiamat, kamu terima Allah sebagai Tuhan, macam mana? Atau kata dia kena faham kemah dalam bab syahadah, baru boleh faham bab Islam, baru boleh faham bab agama. Sebab tu kalaulah kita kata kita hanya nak semayang, nak puasa, hak lain tak mahu cara, tu tak kena agama. Sebab tu nak agama balik kepada pengertian agama, bahagian agama Islam, iman, ihsan. Lepas tu pengertian tiap-tiap satu bahagian tu. Islamnya apa, imannya apa,
Rukun Islam ada 5. Apa asas dia? Rukun iman ada 6. Apa asas dia? Dia kemas itu. Ini kaedah pengajian pondok. Ini kaedah pengajian pondok. Pengajian lain tu wallahu a'lam lah. Tapi kaedah pengajian pondok gini ya. Ada. Hak mana hak ada kita tak beri pemahaman kita kok ni agama kita. Macam saya sebut lepas lah. Di mana duduknya malaikat? Di mana duduknya kiamat dalam Islam? Dalam syahadat tu mana? Kan saya sebut lepas kan terkadang ada orang cakap saya hanya nak beramal hak ada dalam rukun Islam saja. Saya nak semayang, saya zakat nak bayar, puasanya puasa, Mekahnya pergi. Saya nak tu je. Hak tak ada rukun Islam, saya tak mau cara. Faham apa tu? Dia tak faham syahadah. Dah, muamalah. Kira bicara jual beli. Ada rukun Islam? Tak ada, tak sedap jual beli. Lepas tu kita nak barang dia, rebuk sudahlah buat lagi. Saya nak jual. Tak ada, jual beli tak ada rukun Islam. Gitu. Pergi bazar Ramadan, mana kuyuk kena ambil je. Dah mana jual beli? Tak ada rukun Islam, tak ada jual beli. Dah kita kan nak ambil ada rukun Islam je. Dia nampak yang kedua, rukun yang kedua sampai rukun kelima, dia tak faham syahadah. Hukum jual beli ni. Allah yang menghalalkan jual beli, yang mengharamkan riba. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam syahadah. Faham tak syahadah tu? Nak biar apa ni? Maksudnya selaras dengan pengertian takrif Islam. Terima segala-gala ketetapan Allah. Sebab apa? Sebab kita tidak ada pilihan.